Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون نكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati Pemimpin Majelis yang muliakan sahabat saya Fadil Ustaz Marudin Sidik, Batu Ketua Dewan Pemuda PAS menerima ke staf pimpinan PAS di peringkat kawasan, peringkat Sawangan, peringkat NGD, rakan-rakan dalam barisan alternatif peribadikan dengan saya, pegawai keselamatan muslimin muslimat dan saling dihormatikan. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul, berhimpun dalam majlis penerangan yang dianjurkan oleh Parti Islam Malaysia PAS. PAS bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Mungkin suatu masa dulu kalangan orang Melayu, masyarakat Islam dalam negara kita PAS ini agak asing bagi mereka. Kalau dulu kita tengok kawalan Bogohan, 90-an, awal 90-an, orang takut dengan PAS ni. Kadang-kadang ada ramai di kalangan kita pun kadang-kadang kita takut dengan PAS ni. Itulah hasil kerja buat yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Mereka cuba meyakinkan kepada rakyat bahawa apa yang dibawa oleh ulama-ulama kita, apa yang diterangkan oleh ulama-ulama kita, digambarkan sebagai suatu keganasan, digambarkan sebagai suatu penyelewengan. Sehingga kan orang Melayu itu tidak boleh hidup, melainkan mereka merasakan bahawa mereka hanya boleh hidup hanya dengan Allah. Sebab itu mereka cipta istilah-istilah. Mereka ajar orang Melayu dengan istilah-istilah yang selalu kita dengar kalau ada amal kita susah. Amal itu tradisi membela rakyat. Itu yang diajar kepada orang Melayu. Sehingga orang Melayu disuruh lebih percaya kepada UMNO dan saja percaya kepada Tuhan. Ini berlaku kepada masyarakat dalam negara kita. Ini yang diajar kepada kita dari ulama-ulama kita. Islam itu sendiri yang berada dalam tubuh batang tubuh kita, mengajar kita bahawa manusia yang dipanggil Islam itu yang pertama yang mereka mesti percaya, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyal Islam ala muslim. Islam itu asasnya 5. Yang pertama, kalau orang itu nak mengaku dia Islam, dia mesti pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yang diajar kepada kita adalah yang pertama syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Supaya kita percaya bahawa Tuhan kita ialah Allah Rabbi. Tuhan kita Allah. Dan Muhammad itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bagi kita. Dan kita diajar oleh pemimpin-pemimpin kita lebih percaya kepada pemimpin kita, lebih percaya kepada UMNO daripada percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lahir dalam pemikiran orang Melayu, pemikiran masyarakat Islam. Bila mereka diajar tentang hukum Islam, bila mereka disuruh percaya bahawa yang boleh menyelesaikan masalah orang Islam, masalah sosial orang Islam ialah hukum Islam. Tapi orang Islam tidak percaya. Daripada mulut orang Islam sendiri, dia sebut hukum Islam itu boleh memecah belahkan masyarakat. Orang Cina, masyarakat Cina, India dalam negara kita, dia pun tak tahu tentang hukum
Dia tak tahu tentang kitab. Dia pun tak tahu tentang hukum Islam. Selain daripada dia belajar daripada mulut pemimpin Amr. Kalau pemimpin Amr sendiri sudah menentang Islam, sudah mempertikaikan hukum Islam, macam mana pemimpin MCA, MIT, mereka itu tak tumpang kaki. Ini yang diajar dalam pemikiran masyarakat kita. Sebab itu kita berjuang menyampaikan mesej kita kepada rakyat, kepada masyarakat dalam negara kita. Pemimpin kita tidak berhenti. Lebih daripada 50 tahun kita menyampaikan mesej kepada orang lain. Bukan kerana kita nak kuasa semata-mata, tapi kerana kita mahu menyegarkan orang lain masyarakat Islam dalam negara kita. Yang penting mereka mesti kembali kepada agama mereka. Orang Melayu, orang Islam dalam negara, orang Melayu dalam negara kita ini, tuan-tuan, Melayu ini ada bukan sekadar di Malaysia. Melayu ini ada di seluruh dunia. Ada orang Melayu di Afrika, Cape Town itu ada. Orang Melayu yang dirostamnya pengurusi Melayu. Melayu itu dunia, mereka dirostam pengurusi dia. Melayu dia berhasil. Tapi Melayu itu dia punya maruah hanya dari sana. Kalau bayangkan orang Melayu Malaysia ini campur Islam, apa jadi kepada mereka? Di mana orang Melayu belajar tentang amanah? Ada orang Melayu belajar tentang amanah daripada kitab Munshi Allah? Orang Melayu belajar tentang amanah, orang Melayu belajar tentang jujur, orang Melayu belajar tentang menghormati wanita. Daripada agama, daripada Islam yang ada pada dalam tubuh dia. Itu sebab orang Melayu, kalau dia tidak dipimpin oleh Islam, akhirnya dia jadi seperti mana Allah. Bila dia tinggalkan agama, apa jadi kepada Allah? Apa jadi kepada pemimpin Allah? Ya, kita boleh tengok dia kaya-raya. Kaya-raya ini bukan penilaian manusia. Semata-mata untuk hidup ini. Kita kena ingat, Ali Rostam ni kalau dia sebut dalam apa dua ucapan dia. Saya dah dengar lah dua ucapan dia. Sama ada dia mengucap dengan pegawai kerajaan, sama ada dia mengucap dengan rakyat. Termasuk dia mengucap dalam hadis tilawah Al-Quran. Perhatian tilawah Al-Quran meningkat kebangsaan. Buat di maka dia mengucap. Dia kata, mana-mana kalau dia mengucap, dia kata, orang Melayu ini musuh utama dia adalah kemiskinan. Sebab itu, yang paling penting kepada orang Melayu ini keluarkan dia daripada kemiskinan supaya dia ada maruah. Yang penting bila dia ada maruah, dia kaya. Dia mesti jadi kaya. Kalau orang Melayu nak punya maruah, dia mesti jadi kaya. Saya beritahu tuan-tuan, manusia ini punya maruah, punya harga diri bukan sebab dia kaya. Kalau nak kira orang Islam, dia punya maruah, dia akan dihormati, dia akan dilihat sebagai bangsa yang tinggi disebabkan dia kaya. Sepatutnya manusia yang paling dihormati adalah manusia Arab. Orang Arab itu, mereka bukan punya harta macam kita, tuan-tuan. Saya dulu ada tanya lah Ustaz, kenapa dia pergi Arab, dia tak kahwin wanita Arab? Macam Ustaz Kamal. Kenapa dia tak kahwin dengan orang Arab? Dia kahwin dengan orang sini. Orang Malaysia. Sebab nak kahwin dengan orang Arab ni, kena bagi dia rumah, kereta. Kaya! Bukan senang lah. Maknanya mereka, taraf kehidupan mereka itu begitu besar. Harta Arab. Dia bukan simpan duit dia sekadar di negara-negara Arab. Dia simpan duit di Switzerland, Bank of Swiss. Bukan berjuta-juta ringgit, bukan ratus juta ringgit, bukan bilion ringgit, trilion ringgit. Duit orang Arab. Tapi kenapa bangsa Arab yang kaya-kaya, tapi mereka tak dihormati? Apa nasib kepada orang Arab ini? Tengok. Arab yang kaya-kaya itu, mereka tunduk pada mereka. Adakah mereka hormat dia sebagai bangsa yang kaya-kaya? Sebagai orang Islam yang punya maruah? Tak ada. Dia tak ada prinsip. Orang lain boleh tak nak iktiraf Israel. Kita yang miskin ini, tak berapa banyak kaya pun kita pun tak nak
Iktiraf Israel. Tapi orang yang kaya-kaya itu antara negara-negara yang belum mula mengiktiraf Israel dan negara-negara ada di kalangan negara-negara Arab. Itu persoalan marwah, persoalan nilai diri, persoalan nak meningkatkan nilai bangsa ini kan dengan kekayaan semata-mata. Ya, kekayaan itu satu bahagian, satu sudut dalam meningkatkan ekonomi bangsa. Tapi yang paling penting ialah pendidikan, asas agama mereka. Sebab itu yang mesti dijaga. Sebab itu kita faham, walaupun kita mengambil masa yang panjang, berpuluh tahun ulama-ulama kita mengajar, daripada kuliah-kuliah kita, mengajak kita melakukan perubahan dalam pilihan raya. Kerana bagi kita, inilah sistem yang terbaik bagi membolehkan masyarakat dalam negara kita melakukan perubahan, membuat perubahan. Kerana kita yakin dengan mendapat kuasa, kita boleh mendidik, membentuk masyarakat kita menjadi masyarakat yang jauh lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Sebab itu bagi kita pilihan raya itu penting. Ini adalah musim-musim pilihan raya. Kita sering mengajak rakyat supaya melakukan perubahan. Bukan sekadar kita yang datang ceramah ini membuat perubahan, tapi kita juga mesti berusaha mengajak orang lain melakukan perubahan. Saya beritahu tuan-tuan, kita pas ini kita pun regional, kita tahu kalau orang Melayu, majoriti orang Melayu macam sekarang di tempat tahu tak nak tokong kita, dia nak juga ke UMNO. Apa orang nak? Tapi kita beritahu bahawa UMNO ini takkan menang selama-lamanya akan menang. Itu kita kena pegang. Kalau ada orang Bukit Tembakau yang tak saya itu pulang kepada masyarakat. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan bahawa dalam sistem mana-mana pun parti politik dia takkan kekal selama-lamanya, tak kekal. Dunia ni pun tak kekal, takkan UMNO tak kekal. Tapi bila UMNO boleh bertahan? UMNO dengan berbagai-bagai penyakit, dengan berbagai-bagai penyalahgunaan kuasa, ada tidak mereka. Kali kita tengok, kalau kita tengok negara kita pun tak tahu. Bagi kita depan kita selalu bawa slogan selamatkan Malaysia. Dulu kita bawa mula-mula selamatkan Malaysia, orang-orang kita apa masalah? Dia kata apa Malaysia tak selamat. Kali kita boleh lihat. Ada menteri kesihatan, yang tak sihat. Apa yang ada dalam negara kita? Ada MIT kita lihat pada hari ini. Apa dah berlaku pada MIT? Masyarakat India sudah tak percaya lagi pada MIT. Kita kalau ceramah di Melaka ini lah, orang India tak apa nak datang. Sebab kita tak ajak dia. Tapi kalau kita tengok di negeri-negeri lain, terutamanya Perak, Pulau Pinang, sokongan yang diberikan oleh masyarakat India begitu besar kepada kita. Kita baru kita buat program di Bukit Katil, di Siang 2. Bukit Katil itu ada di kalangan masyarakat India. Bila kita buat program, dia beri sumbangan kepada kita. Tetapi tahap tertentu. Dulu kita pun tak fikir orang India ni bukan nak hasil program kita. Tapi dia beri sumbangan dalam program kita itu. Ini menunjukkan bahawa kita jangan fikir bahawa kalau orang lain tak mau berubah, masyarakat lain akan melakukan perubahan. Sebab itu saya mengajar kepada masyarakat Melayu Islam, orang Melayu Islam dalam negara kita, supaya kita jangan diajar bahawa tanpa apa kita akan susah tak ada. Dunia ini sudah berubah. Susah senang ini banyak bergantung kepada usaha kita. Banyak bergantung kepada kebolehan kita. Banyak bergantung kepada kemampuan kita. Banyak bergantung kepada ilmu kita. Saya selalu sebut, hujah paling mudah kalau kita tengoklah. Masyarakat Cina datang dalam negara kita ini, dia datang selain tinggal ke. Tapi pemimpin Cina, dia tak pernah ada orang Cina. Kalau kamu mau senang ada masuk NCA. Tak pernah pemimpin Cina ada orang Cina. Kalau kamu nak kaya, kamu mesti masuk GNP. Tak ada.
Tetapi pemimpin Cina daripada dia datang selai setinggal, yang Allah itu datang selai setinggal, dia ajak pemimpin pengikut orang-orang Cina, kalau mereka nak kaya, mereka mesti berusaha. Kalau mereka nak kaya, mereka mesti menguasai ekonomi, di antaranya bidang perniagaan. Mereka tak kira mereka itu DAP, mereka itu MCA, mereka itu gerakan, mereka buat satuan di atas nama kesatuan perniagaan mereka. Bermacam-macam kesatuan mereka tubuhkan. Tak kira dalam itu. Dulu saya pernah jumpa dengan Dong Jiao. Antara komuniti yang berjaya mewujudkan institusi pendidikan di kalangan masyarakat Cina. Dalam semua ada DAP pun ada dalam tu, MCA pun ada, gerakan pun ada. Tapi mereka bangunkan bangsa mereka kerana mereka tak mengajar bangsa mereka bahawa kalau kita UMNO, yang mesti kita selamatkan ialah UMNO. Tak ada. Saya beritahu tuan-tuan, bila Ali Rostam bertindak pada tahun 99, bila majoriti ramai orang Melayu bertukar undi daripada mengundi Barisan Nasional kepada mengundi Barisan Alternatif tahun 99. Lepas Ali Rostam menang, dia ambil tindakan kepada Dr. Melayu, kepada kontraktor Melayu. Dia keluarkan duit daripada Islam. Dia bertindak kepada kontraktor ini. Tapi apa yang diambil tindakan itu orang lain? Bangsa dia sendiri. Orang yang tak agama dia. Ini sikap yang diajar oleh pemimpin UMNO. Apa nak jadi pada negara kalau punya pemimpin yang macam ini? Sebab itu kita faham. Yang penting bagi kita memberikan kesedaran kepada tuan-tuan. Bila tuan-tuan sedar, tuan-tuan juga menyampaikan kesedaran itu kepada generasi tuan-tuan, kepada rakyat, kepada cucu cicit kita, kepada anak pinak kita, supaya mereka daripada satu generasi kepada satu generasi berusaha untuk melakukan perubahan. Macam tak kawan sebut tadi, tuan-tuan, Malaysia ini bukan negara yang miskin. Saya pun kadang-kadang beli. Saya ambil contoh, isu yang paling mudah sekarang ini orang tengok. Antaranya minyak. Kita semua tahu bahawa minyak akan naik. Semua orang tahu. Minyak sebabkan pilihan raya. Kalau tak pilihan raya, dah lama naik. Kita dah tahu dah, harga minyak mesti naik. Bila kita membangkang, kita beritahu bahawa kalau Barisan Alternatif diberi ruang meminta Malaysia ini kita turun dari minyak. Oh, banyak rupiah tu kata negara bankrupt lah. Itu tak waras lah, tak logik lah, tak boleh lah, tak mampu lah. Saya beritahu tuan-tuan, dia logik je. Kalau kita tuan-tuan, hari ini kita tengok. Kalau di kalangan tuan-tuan ada dalam besar. Dulu besar RM3 kilo. Sekarang ni RM3 lebih, RM4 kilo. Sudah barang pasti orang yang ada dalam getah. Bila harga getah meningkat, dia mesti rasa gembira. Bahawa hasil yang dia dapat jauh lebih besar, lebih tinggi. Macam tu juga orang yang punya dalam sawit. Dulu kalau sawit RM270, RM300 satu tan. Sekarang ini dah bercekah RM600 satu tan. Orang yang punya dalam sawit sudah barang pasti juga. Dia gembira sebab hasil yang ada pada dia berlipat kali-kali. Macam itu juga kita dalam Malaysia ini, kita negara pengeluar minyak. Sepatutnya bila harga minyak dunia naik, orang yang paling meloncat, orang bakal dia. Kita negara pengeluar minyak. Bayangkan tuan-tuan, minyak kalau naik RM200. Maksudnya, kalau dulu minyak pada harga $50 satu tong, Petronas boleh untung RM76 bilion. Bayangkan kalau minyak naik $200. Allah Malaysia punya kan. Tapi kenapa bila minyak naik kita jadi susah?
Kerajaan bohong, dia kata minyak harga dunia naik. Ada negara-negara Arab Mesir yang asalnya. Bila tidak naik, dia turunkan harganya. Sebab dia negara semua tidak. Kita kalau minyak naik sehingga $100 satu ton, boleh dianggap Petronas mempunyai keuntungan lebih daripada 100 dunia. Patutnya subsidi itu bukan subsidi, itu duit rakyat. Duit daripada Petronas itu sudah boleh mengimbangi apa yang dibelanjakan oleh kerajaan. Itu yang berlaku dalam negara kita. Patutnya bila kita ada ladang getah, harga getah naik, kita jadi suka. Kita ada ladang sawit, harga sawit naik, kita jadi suka. Kita negara semua minyak, harga minyak naik, sepatutnya kita yang mendapat imbuhan daripada itu. Kenapa kerajaan tak memberikannya kepada kita? Jadi bila harga minyak naik, dia jadi alasan naikkan harga minyak untuk menyusahkan rakyat semata-mata kerana harga minyak dunia naik. Sebab itu saya baru ini saya jumpa. Sekarang ini rana-rana UMNO ni. Orang kemah ni lah masih-masih siar dan begitu. Sekarang ini dia ajar. Rakyat dah pandai sikit, orang sekarang ni dah segelik sikit. Jadi cara dia ajar rana ni sekarang ni dia ada satu ketaan dia ajar. Kalau orang kampung marah sebab ada barang lain ni, dia suruh cakap dekat orang kampung ni, dia kata nasib baik ada dia. Ini sekarang itu. Tanyalah pada rana UMNO, dia kata kalau dia kata tepung naik harga, kita cakap, tepung dah mahal, nasib baik ada dia. Dekat Iraq tu nak beli tepung pun tak ada. Memang, apa Iraq pun tak suka tepung. Ada main macam tu. Kan dia ada lah. Rana-rana kemah tu jumpa orang kampung kan. Kalau UMNO datang, dia cakap UMNO, orang kampung mesti mula. Sekarang ni dah mula bungut sikit. Minyak masak, susah dapat. Dia kata nasib baik susah dapat. Tempat lain langsung tak dapat. Ini dah macam tu lah. Dia ramai macam tu. Macam kita selalu baca, kita negara pengeluar minyak sawit terbesar dalam dunia. Paling besar kita lah. Maknanya satu dunia ni kalau nak cari minyak sawit dalam Malaysia. Macam mana kita orang Malaysia pun nak cari minyak sawit tak boleh. Satu dunia ni kalau nak cari minyak sawit yang paling besar dalam dunia ni, Malaysia negara kedua. Kalau sawit. Saya bayangkan orang kita tembakau ni boleh pergi berapa kampung 3 kilo, lepas tu 2 kilo. Kita cari kadang-kadang 2 kilo pun tak dapat tuan-tuan. Bukan tak ada, kita tahu lah. Inilah mainan ni. Bila barang tak ada, dah tahu dah dalam Malaysia ni kalau barang lambat, susah nak dapat, maknanya harga nak naik. Itulah cara dia tepung, susah cari tepung. Macam dulu kita cari detail. Bukan main susah cari detail. Bila harga dia dah naik ya, lambat detail. Siapa nak mandi detail pun boleh. Macam tu juga tepung. Macam tu juga minyak masak. Jadi kita cari minyak masak susah. Saya tak tahu orang bukit tembakau ni, mungkin bukit tembakau ni senang kan. Dia dekat dengan laut. Tapi saya tak tahu lah. Kalau di Kuala Lumpur memang susah nak cari minyak masak. Saya, kalau di Negeri Sembilan pun susah. Saya tengok orang saya pun masak. Goreng ikan, telur, dah pakai minyak campur. Kita negara semua. Minyak masak yang terbesar. Kenapa kita jadi macam? Kerajaan kata dia boleh kawal. Dia boleh kawal. Jadi siapa sebenarnya yang mengawal semua bahan-bahan keperluan dalam negara? Minyak. Kerajaan kawal ke atau toke yang kawal? Gula. Kerajaan kawal ke atau toke yang kawal? Minyak masak. Kerajaan kawal ke atau toke yang kawal? Sebenarnya kerajaan sendiri, kerajaan UMNO Barisan Nasional, dia sendiri tak boleh lagi mengawal barang-barang keperluan. Ini sebenarnya yang dihadapi oleh mereka. Sebab itu tuan-tuan tengok baru-baru ni pernah. Dia katalah pernah tu rasuah lah, ada berlaku lah pernah tu masuk. Sebenarnya isu dia, saya yakin tak isu dia beratnya nak naik harga lagi. Itu isunya. Sebab pernah awal-awal lagi itu dia dah menaikkan harga beras. Kerajaan tersebut kembali. Tapi dah ada kata impor beras ni 3% lah, 30% lah, 20%. Kalau beras ni datang daripada negara kita, harga beras dunia naik, beras tak kalau dia naik harga. Akan datang ni berlaku. Ini semua barang-barang keperluan sama ada tepung, beras, gula, minyak masak.
Semuanya kerajaan sudah tidak mempunyai kuasa untuk mengawal barang-barang. Ini berlaku dalam negara kita. Nah, ini sebab nak pilihan raya. Jadi kerajaan tunjukkan dia punya kuasa. Kawal lagi. Kalau ianya berlaku selepas pilihan raya, apa yang berlaku kepada rakyat, kepada masyarakat dalam negara. Gaji kaki tangan awal 16 tahun naik RM300, naik RM200. 16 tahun. Kita minyak naik tiap-tiap tahun. Harga tepung naik. Ini bulan 4 semua barangan yang berasaskan susu. Ini bulan 4 akan naik. Apa saja barangan yang berasaskan susu. Susu akan naik harga. Dulu kita boleh beli susu tepung RM30. Sekarang ada jumpa susu tepung RM30. RM27. Ini yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu kita rakyat dalam negara kita. Kita sebut bahawa kesan daripada silapnya kita memilih pemimpin di kalangan kita. Ini lebih kesan yang sedikit. Ini belum disebut lagi kepada salah laku yang dilakukan oleh pemimpin lama. Rasuah dalam negara kita ini sebut tuan-tuan. Tuan-tuan teringat, kenapa selalu kita sebut kalau soal masalah sosial, antaranya dadah. Kenapa dadah dalam negara kita ini tak boleh selesai? Kenapa tuan-tuan? Isu dia rasuah. Dadah ini boleh masuk dalam negara kita. Boleh masuk. Carilah mana kampung dalam Malaysia ini, mana seluruh kampung yang tak ada penelitian. Carilah. Berapa ribu orang. Cari mana itu. Saya tanyalah pemimpin yang cari mana dalam satu kampung yang tak ada penelitian. Bos, tak negara kita. Datang ini orang masuk, dia tangkap tu, dia kata lawan. Yang dia tangkap itu orang masukkan data dalam sumur. Itu yang dia tangkap yang masuk dalam sumur. Ini yang tak tangkap. Yang dibayar oleh rasuah saja. Itu selagi amalan rasuah ini berlaku dalam negara kita, negara itu takkan semarah. Masalah-masalah sosial ini tak boleh diselesaikan. Rasuah dibayar. Kalau dia nak masukkan data berharga 10 juta, antara dia bayar RM100,000. Dadah 10 juta, bayar RM100,000, boleh tak? Boleh. Penagih dadah, dia bayar halang raya. Dia mana ada kira rasuah. Yang penting bagi dia, niaga. Yang penting, tutup. Ini berlaku dalam negara kita. Kalau kita tengok polis atau padang sana, buat pusat terhenti, tak cukup, beberapa pusat terhenti, tak cukup. Apa yang berlaku? Kita tak salahkan ibu bapa yang anak dia jadi penagih. Tapi kita mesti memikirkan supaya macam mana kita boleh menyelesaikan masalah. Saya pun bimbang. Kita pun bimbang. Semua orang terkesan. Tak anak kita, saudara mara kita. Semua terima. Sebab itu kita mesti memikirkan. Kita mesti berfikir. Mesti mengajak orang lain supaya menyelesaikan masalah ini. Sebab itu rasuah dalam pemimpin UMNO ini. Kalau dia rasuah sama dia, dalam politik dia, rasuah itu dipanggil politik kuat. Kalau rasuah kecil dipanggil sumbangan, ihsan. Kalau contoh 500 juta macam nanti itu, 300 juta, 200 juta, itu dipanggil komisen. Ini cara dia menghalalkan rasuah dalam negara kita. Itu negara yang kaya-kaya ini, sepatutnya boleh diberikan semuanya ini kepada pendidikan anak-anak. Boleh diberikan kepada meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tapi ia dibelanjakan oleh pemimpin-pemimpin UMNO untuk kepentingan mereka. Saya di bulan tunggal ada orang selesa baru. Satu tunggal jadi selesa. Buat rumah sampai 600,000, 700,000. Selesa baru saya sangat. Mahal gaji aku daripada gaji selesa. Apa saya sangat? Badan penjaga rasuah. Patutnya betul-betul macam tu. Saya yakinlah kalau wakil-wakil UMNO diselidik. Kita yakin ramai di kalangan mereka yang takut kerana amalan rasuah. Jadi aku berani badan penjaga rasuah. Orang import baru dia nak kerja. Sedangkan dia itu digaji untuk melihat institusi-institusi. Mana boleh
Okey, rakyat contohnya macam tu yang paling jelas adalah Datuk Zakaria. Buat rumah sampai 5 juta. Tapi rakyat pun benar. Itu masalahnya. Rakyat pun benar. Selagi rakyat memberikan sokongan mereka kepada UMNO, kepada Barisan Nasional, maka dia seolah-olah membenarkan amalan itu. Ini yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu pemimpin UMNO, dia tak takut. Dia nak rasa berjuta, 10 juta, 20 juta. Ini sudah menjadi mainan dia. Alasan dia adalah rakyat berimanat kepada kita. Rakyat kaya. Kita makan rasuah rakyat kaya. Kita kebas duit negara, rakyat kaya pada kita. Kita buat rumah 5 juta, walaupun gaji kita baru 5,000 ini sebulan. Rakyat masih percaya kepada kita. Apa nasib orang Melayu dalam keadaan ini? Apa nasib orang Islam? Langsung mereka tidak boleh berfikir. Bila pemimpin-pemimpin mereka memperkayakan diri mereka, sedangkan orang Melayu masyarakat Islam duduk dalam beban kepelbagaian beban itu. Kita ini sebutlah siapa yang tak ada hutang, tuan-tuan. Saya ngaku saya hutang. Kita dikelilingi dengan beban hutang. Kita dikelilingi dengan beban duka. Kita tak tahu anak kita masa depan macam mana. Dulu orang bangga. Kalau anak dapat ijazah, punya bangga. Sebab anak dapat ijazah. Sekarang ini tuan-tuan, kalau anak dapat ijazah, tak payah anak bangga-bangga. Tuan-tuan boleh mana setiap orang yang dapat ijazah itu berapa hutang. Saya dah baru dapat ijazah. Hutang dia 45,000. Ambil kejuruteraan di Universiti Petronas. Saya dulu belajar hutang saya 25,000. Tak boleh bayar. Anak saya dah 6 lah. Tak boleh bayar lagi. 25,000. Saya kata dengan adik saya 10 tahun pun tak boleh adik bayar. Kamu yang hutang 45,000. Tuan-tuan, besok cucu tuan-tuan. Cucu cicit agak-agak dia belajar dia berapa. Lepas nanti 70,000, 100,000. Apa makna sebelum ijazah? Kalau dapat ijazah dengan beban hutang 70-80,000, apa maknanya? Maknanya daripada dia tak boleh bekerja, sampailah dia bercucu, bercicit, dia akan dibebani dengan beban hutang. Apa nasib pada masyarakat Subang ini belum dikira dengan keperluan rumah lagi. Rumah ini bukan buang-buang tuan-tuan. Maka ini saya beritahu tuan-tuan. Tahun lepas ada 153 juta harga rumah. 153 juta. Rumah milik Bumi Putra yang dipindah milik kepada bukan Bumi Putra. So, orang lain tak mampu. Dalam Malaysia ini, di bandar-bandar besar, aset orang Melayu hanya 100%. 100%. Bukit Bintang, Badar, Bukit Bintang Kuala Lumpur, campur di Bandar Melaka, Alus, campur Bandar, Alus tak. Nasib baik 1% saya rasa paling banyak kalau kira-kira orang Kota Baru lah. Yang dapat imbangi aset orang Melayu. Bandar Melaka itu banyak aset orang Melayu. Nasib baik ada marah sikit lah, bangunan marah. Berapa lama orang Melayu nak beli rumah semaruk? 500,000 rumah sudah 3 tenda. Sebab kita diajar dengan makna pembangunan. Selalu pemimpin UMNO masuk saja kampung Bukit Tembakau, dia sebut kita tak bawa pembangunan. Saya beritahu tuan-tuan, kerajaan daripada data ekonomi baru, dia dah belanjakan 800 bilion ringgit. 800 bilion ringgit dibangun, dibelanjakan daripada data ekonomi baru diwujudkan 30 tahun lepas. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu supaya orang Melayu punya ikuti 30% dalam negara kita. Daripada 100 ringgit di dalam negara kita ini, harga-harga orang Melayu boleh punya 30 ringgit. Lebih daripada 30 tahun data ekonomi baru dibuat, orang Melayu hanya boleh mencapai 18%. Daripada 100 ringgit di dalam negara kita, orang Melayu hanya ada 18 ringgit. Yang 82 ringgit lagi ringgit orang lain. Orang Cina, orang India, Kadazan, Dusun. Campur lalu. Majoriti dia adalah milik orang Cina. Nak salah orang Cina? Tak ada.
Sebab pemimpin mereka mengajar kepada bangsa mereka, generasi mereka, bahawa kalau mereka nak berubah bukan kerana mereka itu SDA, bukan kerana mereka SDA. Tapi kalau mereka nak berubah adalah sikap mereka. Tapi orang lain diajar kalau kita nak maju, kita mesti bersama mempertahankan UMNO. Walaupun UMNO rasuah, walaupun UMNO melakukan penyalahgunaan kuasa, walaupun pemimpin UMNO mengaut keuntungan negara untuk kepentingan mereka, anak mereka, saudara mereka. Kita layak, kita masih kekal memberikan sokongan kepada mereka. Kerana alasan kita ialah dulu aku pakai kancil, sekarang aku dah boleh pakai wajah. Walaupun kita tahu dulu kita pakai kancil, kita bayar 300, sekarang kita pakai wajah, kita bayar 200, kita kata itu pembangunan. Kita kata itu kemajuan. Kita kata itu kemewahan. Dan kan orang Cina diajar, kaya itulah equity, simpanan. Itu nilai kekayaan dalam sistem ekonomi. Kita banyak duit, 100 juta duit kita, hutang 200 juta, tak kaya lagi. Kita ada 10 ribu, tak ada hutang, kaya lah tu. Kalau kita tak berhutang. Ini diajar konsep perniagaan kepada orang Cina. Selain itu kalau kita tengok orang Cina tua-tua, tapi dia punya fixed deposit 100 ribu, 200 ribu dalam bank. Dia setiap tahun dia pungut dia punya ni. Tapi ini yang pemimpin kita tak ajar kepada bangsa kita. Yang diajar kepada kita adalah pembangunan, yang diajar kepada kita adalah kemajuan. Saya dulu duduk paling jauh lama. Duduk tu, Pantai Kulo lama. 5 tahun, 6 tahun macam tu lah. Kalau tanya untuk sidang Pantai Kulo tu, dia kata kita ni kerajaan dah bawa pembangunan kepada kita je. Banyak kondominium. Dan kita dengar ada lagi pembangunan tu. Kalau tak, tidak. Apa makna itu semua? Apa makna pembangunan kalau kita menjadi bangsa? Bukan saya nak kata orang tukang cuci tanah itu lemah tadi. Kenapa kita mesti jadi bangsa macam tu? Sedangkan kita dulu dalam negara kita. Kita punya aset yang besar. Negara kita adalah negara yang kaya raya. Kenapa kita tidak memiliki visi? Ini yang kita mesti tanya balik kepada orang lain masyarakat Islam dalam negara. Sebab ini kesedaran ini timbul dalam negara kita, dalam masyarakat kita. Sebab itu kita faham. Berpuluh tahun kita menyampaikan mesej-mesej ini supaya kita dapat menekankan kepada rakyat bahawa dasar-dasar yang dilakukan oleh pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional sebenarnya merugikan orang Melayu itu sendiri. Hak kita beasiswa yang dah termasuk dalam perlembagaan. Beasiswa itu termasuk dalam perlembagaan. Kalau wang negara ini diberikan kepada anak-anak orang Melayu, orang Cina pun tak bedanya. Sebab itu benda dalam perlembagaan. Tengku dulu dah bincang dengan orang Cina. Antara hak orang Melayu, dia mesti dapat beasiswa. Wajarlah kita dapat beasiswa, kita bagi orang Cina itu dia datang. Kita boleh bagi dia tanah kita. Kita dah setuju bagi sama, kita dapat beasiswa saja. Kenapa pemimpin-pemimpin apa? Masukkan beasiswa dan juga kepada kita. Matematik sains dalam bahasa Inggeris. Apa nasib? Ini baru tuan-tuan, baru 3, 4 tahun, 5 tahun. Nanti tuan-tuan tengok macam mana 20 tahun. Ini pun dia sorong tarik. Hari itu kata nak buat semua soalan dalam bahasa Inggeris. Tak boleh. Dia tahu dah. Kalau dia buat semua soalan dalam bahasa Inggeris, apa nasib anak-anak kita? Ini dia sorong tarik. Sebab dia tengok rakyat, dah mula rasa susah. Anak-anak dah mula rasa terkesan daripada sistem yang dia lakukan. Dr. Mahathir yang cadangkan, pemimpin UMNO semua ikut. Dan dia belanjarkan ratusan juta untuk menjayakan cita-cita dia. Dan ratusan juta itu boleh dibelanjarkan untuk pendidikan anak-anak dalam negara kita. Dalam negeri kita. Sebab itu saya dulu, pemimpin-pemimpin UMNO ini, mereka sebenarnya tak ada dalam pemikiran mereka untuk memajukan rakyat. Tuan-tuan, kalau pemimpin UMNO ini berusaha memajukan tuan-tuan,
kita tak hidup seperti mana yang kita hidup pada hari ini. Negara yang kaya raya, Malaysia ini negara bencana kurang. Tengok saja di hutan, ada hasil bawah. Di bumi ada emas. Dulu kita daripada biji timah, sekarang pun masih ada emas. Kita ada hasil minyak yang begitu kaya. Laut kita tak bergelora, Selat Melaka, ada hasil tangkapan. Negara yang kaya raya, bencana kurang. Jadi kalau kita tidak menguruskan wang negara kita, akhirnya kita akan jadi seperti mana yang kita lihat negara-negara yang dulunya kaya, akhirnya mereka hidup dalam kemiskinan. Kalau kita biarkan amalan-amalan rasuah ini berlaku dalam negara kita, sama dia main duit yang saya sebut politik wang ceria, dan itu rasuah. Apatah lagi kalau kita lihat di sudut Islam, pada pandangan Islam kita, sudah berapa pasti mainan itu adalah mainan yang haram. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok ratusan juta yang dibelanjakan oleh kerajaan, oleh pemimpin-pemimpin UMNO, semata-mata untuk kepentingan mereka, yang akhirnya yang terkesan adalah rakyat, ialah kita. Sebab itu kita mesti mendesak diri kita. Dalam pilihan raya ini, dalam sistem kehidupan kita ini, kita sebagai masyarakat oleh Islam mesti mendesak diri kita. Jangan kita jadi macam lain Pulau Pinang. Dia dah tinggalkan pulau itu pun dia rasa UMNO lagi boleh menolong dia. Sedangkan sebagian besar daripada Pulau Pinang itu orang lain mudah. Orang kita baru bantu di Pulau Pinang. Di pulau itu sendiri. Jadi sebab kami nak tunjuk dia duduk Pulau Pinang, dia duduklah banyak pas. Permata Pau. Itulah. Di daratan-daratan itulah yang tinggal orang Melayu. Macam mana di pulau? Macam itu juga kita. Kita ini, pemimpin UMNO akan datang kepada umum tentang bagi mandat kepada dia akan saja orang Bukit Tembakau. Kita akan bawa pembangunan kepada Bukit Tembakau ini. Apa adalah kondominium dekat sini? Ada kawasan yang ambil, buat projek perumahan. Ada rumah 150,000, rumah kedai 250,000. Itu pembangunan kepada orang Bukit Tembakau. Seperti mana orang Sembabuk, seperti mana orang Duyung bahasa hari ini. Orang Sembabuk kalau kita tengok, kawasan-kawasan di Sembabuk itu asalnya adalah milik orang Melayu. Tanah-tanah asalnya tanah NCN. Kerajaan ganti kepada tanah pembangunan. Kerajaan bangunkan rumah-rumah kedai. Tapi asalnya aset yang menjadi aset orang Melayu berpindah milik kepada masyarakat bukan. Mereka kerajaan tak boleh memikirkan pembangunan yang seumpama untuk rakyat. Kerajaan mesti memikirkan pembangunan agihan kekayaan itu kepada orang Melayu secara khusus. Sebab itu saya sebut tuan ada seorang itu pemuda kawasan lah, dekat pemuda kawasan. Dia nak niaga. Minta loan daripada Kementerian Pembangunan Usahawan. Antara syarat yang diminta ialah perdagangan dia itu sebelum dia dapat loan dia mesti di-endorse oleh Kemas. Apa ada ini? Kemas dia tengok dia niaga dulu. Ini dilakukan oleh mereka. Kalau inilah cara yang dilakukan oleh mereka, inilah sikap yang dilakukan oleh kerajaan. Pemimpin-pemimpin UMNO tuan-tuan, kalau kita tengok. UMNO ni khianat dia bukan sekadar kepada orang PAN. Orang PAN ni kita tahulah, dia dah tak nak bagi dah. Tapi khianat dia kepada mereka sama mereka. Ini yang paling berbahaya. Dia tahu dia pun dia khianat. Dia tahu kumpulan, kalau bukan kumpulan dia, kalau bukan orang Datuk Adli, dia tak tahu dia juga. Dia terpaksa pergi Pahang, dia terpaksa pergi Selangor, dia pun bukan tahu juga. Saya baru ni, saya ada orang Melaka yang ramai ni. UMNO Melaka yang macam tu ada orang sahabat saya, kontraktor di Pahang. Sekarang ni duduk di Bangil. Tak boleh, anda lihat pun sama perangai macam tu juga. Tak tahu lagi. Dia bukan sekadar nak membenarkan kontraktor-kontraktor ini membuat projek di negeri itu, tapi dia juga memantau kontraktor-kontraktor ini.
Jangan sesekali mereka itu boleh hidup. Ini khianat. Ini sikap mereka, ini cara mereka. Itu sebab saya beritahu UMNO ini, kalau inilah perangai dia tak akan lama. Sebab perangai macam ni, ialah perangai dalam hidup. Dia tak akan boleh hidup dengan perangai yang ada. Tak boleh. Dia memang boleh nampak dalam masa yang pendek, kita nampak asal dia. Tapi masa yang panjang, kita dapat lihat hari ini, kita tengok orang Cina dalam berubah. Kalau orang lain tak nak berubah, orang Cina berubah. Dia boleh nampak pemimpin UMNO. Orang Cina niaga pagi, petang, siang, malam niaga. Tapi bila dia tengok wakil rakyat UMNO, rumah 500,000, rumah 1 juta. Dia wakil rakyat. Kalau dia tak makan duit, dia tu pun dia tak boleh memiliki kekayaan yang cukup baik. Kalau dia tak makan. Jadi ini yang menyebabkan masyarakat timbul kesedaran di kalangan mereka. Di kalangan masyarakat Cina. Kita baru ni buat program di Siang 2. Kita bawa pengurusi gelap Jogongpang daripada Banten. Alhamdulillah kita disambut baik oleh masyarakat Cina di Siang 2. Kita jumpa sendiri dengan pengurusi JKK. Dia sendiri jumpa minum air berdua. Sehingga saudara Rupanjau ni menyebut, dia kata di Kelantan itu. Satu contoh seperti macam mana orang rasa pun tak terfikir. Ada tak dia kata Cina merasa dia kalau Cina tu mati, orang tua mati, Cina kerajaan lagi bayar pada keluarga dia. Ini dibuat oleh kerajaan Kelantan. Kipalah yang dibuat oleh kerajaan Kelantan itu bukan kerajaan orang lain, tak ada. Atau orang Cina mati sekalipun. Mereka datang, imbuhan itu. JKK itu sendiri terangkat. Sehingga JKK itu sendiri bersedia untuk mencari markas untuk PAS, untuk pilihan raya yang akan datang di Siang 2. Ini berlaku. Ada kesedaran di kalangan masyarakat ini berlaku. Sebab kita masyarakat Islam dalam negara kita mesti mengajak rakyat. Saya menyuruh tuan-tuan supaya mengajak rakyat. Kalau kita berbicara kepada perubahan. Seperti mana yang disebut oleh Anwar Ibrahim itu. Kalau rakyat bertanya kenapa kita nak buat perubahan? Kerana kita ada maruah. Kerana kita ada maruah. Biar kita ada harga diri. Kita nak buat perubahan itu kerana kita ada maruah. Kerana kita ada harga diri. Bukan kerana kita nak buat perubahan, kita nak duit. Kita nak gantikan JKK, tak ada. Tapi kerana kita punya maruah, kerana kita punya harga diri, kerana kita punya azam. Setelah itu kalau tuan-tuan tengok, semua yang berlaku dalam negara kita ini, kesan daripada kepimpinan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO ini, kalau ia tidak dirubah oleh kita, siapa lagi yang akan melakukan perubahan-perubahan ini? Tuan-tuan, saya beritahu tuan-tuan, hari ini orang paling takut dengan anak-anak. Memang hari ini saya tahu semua orang takut dengan anak-anak. Apa berlaku kepada anak-anak kita? Hari ini kecoh, adik saya ini, tak jumpa lah. Nuri yang itu belum jumpa pun. Nuri, saya kadang-kadang tengok polis, dia pun kita pun tak faham. Macam Nuri yang itu, dia tangkap punya lah kan, kita tengok hari ini dia tangkap, besok dia tangkap. Tapi tak ada tangkap pula. Dan siapa dia tangkap kita tak tahu. Dia kata yang ditangkap itu, dia telannya chip, ada maklumat chip dalam perut orang tu lah. Dia itu, dia punya tanker kat kampung Malaysia, itu berapa kan? Dia kata dia telan chip lah, maklumat penelpon tu ada dalam chip tu lah, itu lah. Kita tengok tak ada benda pun, dia Haji Nuri macam tu juga. Saya selalu sebut dalam jamaah saya, kalau ikut fakta polis, dalam 18 bulan kebelakangan tahun lepas lah, ada 2,000 ke 3,000 orang yang hilang, kanak-kanak yang hilang, kanak-kanak yang hilang. Banyak, bukan cuma 2 orang. Sebenarnya isu kehilangan kanak-kanak ni adalah isu negara. Anak-anak sebenarnya dalam negara kita bukanlah sesuatu yang mengajar-mengajar, bukan sama. Isu keselamatan dalam negara kita adalah isu yang cukup besar. Dan ini juga dituntut oleh masyarakat Cina. Rompak. Kita selalulah
Kalau kita tengok macam, kalau takut hilang batang pipe air masjid lupa lepas ke dah. Seperti, dia bukan dulu orang semua derma. Imam masjid pun satu juga. Saya cadangkan imam masjid ni, dia buat peti derma tu daripada peti. Kalau orang suri peti derma tu. Bukan sebabkan duit dalam tu, sebab peti tu lah. Buatlah konkret ke apa kan. Ini dia buat daripada peti. Dengan peti-peti ni. Ini berlaku dalam negara kita. Apatah lagi dengan masyarakat yang golongan-golongan yang berada. Mereka rasa tak selamat dalam negara kita. Terutamanya masyarakat Cina. Kerana mereka masyarakat peniaga. Mereka memegang wang. Cash money. So, mereka rasa tak selamat dalam negara kita. Apatah lagi kita dengan anak-anak kita. Kita cari ni. Hari ini kalau kita dengar Datuk Johari Baru kata dia lah ada bawa suspek. Ketua polis kata belum lagi. Ada siapa dia alam itu dia main kena 3 bulan ayah sudah lupa kita. Adik muda dah sudah hilang dah lupa dah. Dia baik hilang buang dia. Apa pemikiran kita? Selain itu polis mesti memfokuskan kepada persoalan-persoalan kerja polis. Ini polis tembak orang yang datang juga. Kita buat himpunan bersih. Saya beritahu tuan-tuan, kita buat himpunan bersih itu jauh lebih selamat daripada majlis sambutan tahun baru saja. Saya sambutan tahun baru saya ada di Kuala Lumpur. Masa itu Dewan Pemuda Fakultas ia dah salah di KLCC bermula jam 11 malam. Saya beritahu tuan-tuan, saya cabarlah pemimpin amal, pasukan polis. Kalau berani bawa keluarga pergi pasal sendiri, pergi. Kita pasal sendiri. Pergilah kalau berani bawa keluarga. Dipenuhi dengan masyarakat Bangladesh, dipenuhi dengan masyarakat Indonesia, dipenuhi dengan masyarakat Myanmar, dipenuhi dengan orang Afrika. Penuh. Saya tengok minumnya jangan kalah, minuman keras atau karut. Dia kencing ni, sendiri bangunan, dia lah mereka. Dia tak mahu, dia sendiri bangunan, dia tengok kencing. Dia tak ada. Selamat kita sama. Bergaduh jangan dia kalah, kejakkan dia tengok polis dah tunggu. Kejakkan polis datang gitu. Tak selamat, negara kita. Saya tahu, macam nakal saja, pendatang asing di negeri nakal ini ada 68 ribu orang. Sama ada dia belajar, dia bekerja, dia sakit. Yang berdaftar 68 ribu orang. Februari tahun lepas, sebab saya. Februari atau Mac. Ada 68 ribu orang. Malaysia, pendatang asing, pekerja asing ada 6 juta orang. Selamatkan negara kita. Sebab itu kita selalu sebut jangan masuk rumah Indonesia. Kan? Lalu kata kena ikat, kena parang, kena ugut. Anak kena ugut, kena ikat, biasa. 6 juta orang, mana boleh pasukan keselamatan mengawal 6 juta orang ini? Itu yang direpotkan. Itu kalau ikut immigration masuk yang kira. Itu belum masuk parti, pendatang sampai itu. Yang masuk melalui Bukit Tembakau ni, sekam, sekaman saya ada di kayu sampai sekam. Yang belum masuk lagi pada Nindi. Belum masuk daripada Golok. Daripada Pulau Pinang, banyak lagi. Parti pendatang sampai itu. Kalau 6 juta yang direkodkan oleh kerajaan, agak-agak 8 juta pendatang asing dalam negara itu. Ini semua memberi kesan kepada persoalan sosial dalam negara kita. Ini semua memberi kesan kepada jenayah dalam negara kita. Kalau pendatang asing bekerja dalam satu diambil satu sektor. Anak-anak muda dah tak ada kerja. Bila dah tak ada kerja, ini yang menyebabkan gejala-gejala ini berlaku dalam negara kita. Kerajaan tak boleh tahu. Sebab apa? Bukan kerana kerajaan nak marah datang asing itu. Tahu tak? Kita tahu lah. Saya tanya tuan-tuan tahu tak? Sebab projek-projek itu membawa pendatang-pendatang asing ini dapat rumah. Dia dapat isteri menteri itu. Dia dapat anak menteri itu.
Itu jadi macam dia 40 dah bangla sekali bangla tu nak masuk, bangla tu masuk. Dia tak kira kalau boleh satu Bangladesh tu dia nak masuk. Ini yang berlaku dalam negara kita. Semua sektor. Nepal pun berapa banyak kali kalau jadi jaga Nepal. Sebab jaga Malaysia ni hidup. Jaga Nepal. Itu sebab kalau Melaka di 68 ribu tuan-tuan tengok macam di Bukit Kampar. Kilang haramannya. Pekerja-pekerja asing ini, dia sama ada dia pasti dia pendatang dapat izin ataupun dia punya permit atau permit dia dah mati. Tuan-tuan bayangkan bila ramainya pekerja-pekerja asing dalam negara kita apa jadi kepada persoalan sosial. Ini yang menjadikan negara kita tak sama. Kita boleh tahu, selalu orang yang masuk rumah biasa yang menyebabkan orang meningkat, kena palang, selalu. Saya baca bukit sepanjang dulu saya duduk. Satu malam tu, pencuri tu masuk 6 rumah. Termasuk rumah saya. 6 rumah dia masuk. Untuk bayangkan. Saya tahu dia masuk 6 rumah bila pagi saya pergi report polis. Jumpa orang kampung. Dia buat apa? Lepas tu masuk. Lepas tu masuk. Siapa masuk? Sungai tu 6 rumah satu malam. Untuk bayangkan. Ini yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu, bila kita faham, kita menyampaikan mesej selamatkan Malaysia, sebenarnya ia tak sesuai semua. Malaysia tak sama. Begitu kita minta pihak keselamatan, tolong beri fokus. Sebab pasukan keselamatan ini, dia pun ada keluarga, dia pun ada anak, ada isteri. Kalau kesan buruk pada negara kita, bukan pada kita saja. Pada semua orang, termasuk batang buruk pasukan keselamatan. Di depan ni, puluhan tahun kita buat ceramah. Tak ada saya ajak tuan-tuan marilah kita mengangkat palang meninggal di kampung. Tak ada ke. Tak payahlah nak jaga ceramah-ceramah kita. Kita pun hari sudah jumpa Ketua Polis Melaka. Saya, Sejaya, Ketua Pemuda, saya bawa Dato' Amir pergi jumpa Ketua Polis. Kita beritahu pasal permit. Kita di Melaka ni kalau kita nak ceramah, kita takkan minta permit. Sebab kita bagi politik. Saya ceramah mula-mula saya sebut parti ini adalah ceramah malam ini adalah anjuran parti Islam Malaysia faham. Dia tak benar saja. Tak ada kita kata ni, marilah kita sama-sama. Angkatlah senjata tuan-tuan. Senjata apa yang kita bawa? Dekat bawa kain mereka apa senjata? Kita nak menegakkan kepada rakyat. Cara kita mudah. Kita memberikan penerangan kita memberikan usaha kita. Rakyat nak terima, tak nak terima, kita tulang. Macam itu juga kita minta UMNO beri penerangan mereka, beri cara mereka, beri pandangan mereka, beri hutang mereka. Kalau kita tak terima, tak nak terima, kita keluarkan. Tapi biarlah media itu adil. Itu saja kita minta. Sebab itu kita, parti keadilan rakyat, kita sedang berjuang untuk mendapatkan hak kita yang keempat dalam bertis. Iaitu akses kepada media. Kalau kita dapat, akses kepada media ini adalah salah satu di antara benda penting dalam demokrasi dalam negara kita. Sebab itu kalau kadang-kadang kita dah dengar dalam internet ada cadangan mesin nak buat himpunan, nak cari stadium, nak buat himpunan. Sebab kita nak mengasak kerajaan, nak mengasak Suruhanjaya Pilihan Raya supaya Pilihan Raya akan datang dibuat secara adil, secara terus. Di samping kita sebagai parti politik dalam negara kita juga mendapat layanan seperti mana Suruhanjaya Pilihan Raya melayan UMNO pada saat itu. Bila Parlimen dibubarkan, UMNO pada saat itu sebagai sebuah parti politik, kita parti keadilan rakyat sebagai sebuah parti politik. Kalau mereka boleh menyampaikan mesej mereka dalam televisyen, mereka boleh menyampaikan mesej mereka dalam radio, kita juga boleh menyampaikan pandangan-pandangan kita dalam media-media tersebut. Kalau dalam surat khabar dia kata surat khabar itu share UMNO besar, apa? Tapi kalau dalam televisyen, dalam radio itu adalah milik negara, adalah milik rakyat. Kita sebagai pembayar cukai, kita juga punya hak untuk menyampaikan pandangan kita kepada rakyat, kepada masyarakat. Itulah kepada rakyat. Lalu rakyat sedih. Macam kita tengok mereka. Saya dah 2 minggu, saya tengok macam tu ya. BBC, CNN. Obama sudah berhujat. Dia punya motor satu ya,
nak ubah. Dia bawa mereka datang luar mereka di rumah. Dia tidak hujan-hujan. Dia konten, dia push, cara pun tak betul. Akan menyusahkan rakyat Amerika nak pergi luar negara pun susah. Rakyat Amerika nak pergi Indonesia pun takut. Rakyat Amerika nak pergi Thailand pun takut. Sebab dasar push itu menyebabkan masyarakat antarabangsa benci kepada Amerika. Itu tinggal kepada rakyat. Sehingga inilah cara. Dia kata pendekatan Obama yang lampau. Dia pandai cakap tak dibuat. Itu untuk dalam televisyen. Semua rakyat dengar. Apa pula rakyat itu sendiri? Sama ada dia nak pilih Obama ke, dia nak pilih Hillary ke, besok. Kalau salah seorang itu menang, dia lawan buat dengan Bush, dia nak pilih balik Bush, betul-betul. Tapi yang penting, rakyat itu diberikan peluang untuk mendengar pandangan pemimpin-pemimpin mereka. Baru rakyat itu sendiri. Baru negara boleh maju. Ini nak jadi doktor-doktor negara maju. Bila nak lagi projek hari, pula di kalangan orang maju, pun dipisahkan, ada Melayu PAS, ada Melayu UMNO. Lepas tu di kalangan nak bagi projek pada UMNO juga dipisahkan lagi, ada UMNO yang dia suka, ada UMNO yang dia tak suka. Di kalangan UMNO yang dia suka juga dipisahkan lagi, ada UMNO yang dekat, yang jauh. Mampu lah macam tu, nak maju doktor-doktor macam mana? Banyak kata dia. Lama orang gila oleh seorang berahmin, yang lain semua payah. Mana? Dan itu kita mampu. Alhamdulillah tak boleh dia berahmin dan yang lain semua payah. Okey, tak boleh macam tu. Politik macam tu tak jadi. Tak boleh maju. Maka maju 2010. 2 tahun lagi. Maju. Kalau macam tu, kalau tak, apa kita mana tuan-tuan? Maju ni, negara maju ni, jual surat khabar. Jual surat khabar tak payah tunggu. Letak surat khabar di situ, orang beli masuk beli. Ada letak kita bakal surat khabar maju dulu. Letak surat khabar tak pegang beli bakal tak jaga. Orang ambil kita dibayar beli kat tu. Tak betul dan tu tak. Itu maju. Semua orang ada prinsip. Orang tahu curi ni jahat. Itu negara-negara maju senang. Kita ni dengan tong-tong dia. Mana nak maju tuan-tuan? Sebab kita diajar di perasaan apa lawan. Rasuah itu di perasaan orang bawah mesti buat tuan-tuan. Pegawai-pegawai polis lain kita tahu lah. Kalau dia tak ambil 50 tak patut. Tak ambil 100 tak patut. Sebab dia kata kerajaan UMNO Barisan Islam dia banyak. Dia boleh tengok mereka ada jutaan ini. Wakil-wakil rakyat. Buat satu projek jalan 30 juta. Beri kepada suku pakat. Beri kepada ketua bahagian. Ketua bahagian projek 30 juta dia ambil 25 juta. 25 juta dibagi kopi lain. Buatlah Haji Bapa. Haji dapat sikit, Bapa lagi banyak. Lama-lama bila dia tak kaya, 30 tahun. Dia perkenalkan dasar ekonomi baru. Dia kata orang lain jual projek. Yang dia salahkan, Haji Bapa. Sebab itu kita akan terus mendesak kerajaan dalam pilihan raya yang akan datang supaya ada perimbangan dalam sistem pilihan raya kita. Supaya ada keadilan, ada keterusan dalam sistem kita. Saya yakin tuan-tuan akan memberikan sokongan. Tuan-tuan yang ada di ramai saya yakin lah. InsyaAllah takkan kita berbalik-alik. Kita mesti pegang atas nama maruah. Saya tak risau tak datang kalau tuan-tuan boleh sampaikan. Saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan mesti beritahu. Kita mesti berubah demi maruah kita. Kita mesti berubah demi agama kita. Allah buat agama dia hilang amanah. Allah buat agama dia hilang kejujuran. Apa makna kepada orang Melayu kalau dia tidak ada amanah, kalau dia tidak jujur, kalau dia lakar dan suara. Itu kita mesti lakukan perubahan. Mesti yakinkan kepada diri kita bahawa kalau kita melakukan perubahan, kita akan dapat kesan perubahan itu. Yakinlah, berjuang bukan untuk diri kita. Berjuang untuk diri kita, untuk anak kita, untuk cucu cicit kita. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.